Masalah, dia kata syaitan itu mengugut anak Adam. Ni malam ni punya tajuk. Dia nak kata apa? Setan ni dia main kasar. Setan ni dia main kasar. Main kasar macam mana? Dia bukan setakat dia pujuk kita, dia memperdayakan kita saja. Bahkan dia pi lagi satu tahap, dia ugut kita. Ini syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawasanya lintasan daripada syaitan seperti kenyataan yang lepas itu ialah syaitan yang memberi takut dan mengugut jua. Syaitan ni dia boleh sampai ke tahap dia threaten kita, dia ugut kita, dia takut-takutkan kita. Maka siapa-siapa berlindung diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ugutan syaitan itu, maka jadilah sia-sia ugutan syaitan itu. Tapi kita, kalau sekiranya kita rasa macam syaitan tengah threaten kita, dia tengah ugut kita, kita minta berlindung dengan Allah. Wal'iyazu billah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bila kita ingat macam tu, usaha syaitan menjadi tumpul. Dia tak boleh buat apa kat kita. Pasal apa? Kita sudah ambil Allah sebagai pendinding kita. Begitu. Maka itulah sebabnya kemudian daripada Nabi SAW bersabda tentang lintasan syaitan dan malaikat itu, terus Nabi SAW membaca akan satu firman Allah yang akan jadi saksi atas apa yang disabdakannya. Itu dia tuan-tuan. Tuan-tuan juga tengok yang kata Nabi SAW ni, bila dia cakap satu benda dekat sahabat dia, dia backup cakap dia dengan Quran. Inilah kaedah ilmu. Kita hari ini pun bila kita cakap tentang agama kepada orang, bila kita cakap, kita kena baji. Tahu baji? Mata cangkui tu kalau tak buh baji jadi apa? Longgak-longgak. Dia kena buh baji. Bila buh baji dia kejap. Cakap kita longgak. Tapi bila kita baji cakap kita dengan Quran, dengan hadis, dia jadi kejam. Itu kaedah ilmu. Kita berhujah, kita bercakap, kita nak whatever topik dengan orang, bila mai tentang benda-benda yang melibatkan hukum especially, bajikan dengan Quran dan hadis Nabi. Pasal apa? Pasal benda ni lah yang akan memantapkan apa yang kita cakap. Bukan kita, Nabi SAW sendiri. Sedangkan Nabi itu Nabi, tapi bila dia bercakap, dia selit masuk ayat Quran bagi kemah. Bila Nabi SAW kata iblis syaitan ini dia akan ugut hampa, Nabi tidak kata saja, Nabi selit masuk ayat Quran. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, summa qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Kemudian Nabi SAW membaca akan firman Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nabi baca ayat tu. Sesungguhnya syaitan itu membilangkan dan membisikkan pada hati seseorang itu akan fakir, yakni diberi takut oleh syaitan kepada orang ni, kamu akan jadi fakir dan miskin dan susah kalau sekiranya kamu bersedekah, kamu berinfak dan kamu memberi hadiah. Dia masuk mai dalam hati kita. Dia kata ni hang ni duk infak kuat sangat ni, hang duk infak pada jalan Allah kuat sangat ni, tak ingatkah masa depan keluarga? Dia masuk. Dia kata hang tak tahu ke ekonomi tak elok lah ni? Dia masuk. Dia kata hang tak tahu ke ringgit lah ni banding dengan bat Siam pun teruk kita ni? Dia masuk. Bila duk main macam tu, dia sejuk kaki. Dia sejuk kaki, cek tulis dah nak infak ni, koyak bang. Dia kata koyak cek ni 2 rupang kalau bagi 20,000. Dia dah koyak bang. Orang yang selama ni kuat infak, tiba-tiba tengok duk tekan brek. Yang sebelum ni kira nak infak, tahu tengoklah ni brek macam tu. Pasal apa?
sudah masuk threaten, ugutan daripada syaitan. Sudah masuk. Seperti dikata oleh hatimu, simpan harta itu, jangan sedekahkan. Dia masuk mai. Dia kata baik-baik. Duit pun bukan banyak mana. Esok anak cucu nak pakai duit juga. Lah dengan keluar universiti tak ada kerja ni, ya Allah. Dia duduk main macam tu. Duk keluar universiti ni, anak keluar universiti dapat second apa, second class apa, tak dapat kerja. Pergi interview merata, kawan-kawan duk forward line ni, jawatan kosong, jawatan kosong, jawatan kosong. Dia pun terkam pergi semua tempat ni, pergi balik tak ada apa. Macam tu punya duk jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia pun duk fikir betul juga. Dia kata duk tengok muka anak-anak dia, duk tengok cucu baru duk main. Dia kata cukup-cukup lah. Hal lepas-lepas pun infak banyak dah. Hal tu pun makan tak habis, dia kata. Dia mula, dia duk negotiate. Dia tak tahu yang duk jadi negotiator tu, yang duk negotiate dengan dia sebelah sana tu syaitan. Dia ni takut. Dia kata kalau sedekahkan berkurangan harta aku. Dia duk main takut. Maka boleh membawa kepada susah kamu. Dan jikalau ada sedekahkan, kamu mungkin boleh jadi papa, dia kata. Jaga baik-baik, dia kata silat-silat air bulan, nanti mai jadi papa kedana, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu, wa ya'murukum bil fahsya. Tidak cukup dengan itu, maka syaitan, disuruhnya syaitan akan sekalian kamu buat jahat. Tak cukup dengan dia suruh kita tekan brek daripada buat baik, dia jolok kita, suruh kita pula pergi buat jahat. Ini syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu diwaswaskannya di dalam hati. Itu dia. Kita ni tuan-tuan yang kata hati ni, orang Arab panggil apa? Qalbun. Qalbun. Qaf lam ba. Qalbun. Tuan-tuan pernah tahu tak qalbun tu maksud dia apa? Apa makna qalbun? Dia jawab, dia makna hati lah Ustaz abang, tak sah hati tu qalbun. No, perkataan qalbun tu, qaf lam ba tu maksud dia apa? Tuan-tuan pernah dengar orang doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Qalbun. Qalbun ni, hati ni, diambil daripada kata dasar dia qalaba, maksud dia terbalik. Terbalik. Kenapa hati dipanggil qalbun? Kerana hati mudah terbalik. Ataupun dalam bahasa politik hari ini dia panggil U-turn. Muqallibal qulub lah tu, U-turn. Dia boleh jadi terbalik. Pasal apa? Pasal hati tu sendiri, makna dia terbalik. Dia boleh terbalik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Kabsyah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Aba Musa yaqul 'alal mimbar, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama summiyal qalbu min taqallubih, innama mathalul qalb kamathali rishah mu'allaqatin fi asli syajarah yuqallibuha ar-rih zahran li batnin, atau kama qal. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis Abi Kabsyah, dia ni tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia kata satu hari dia dengar Abu Musa. Abu Musa ni sahabat Nabi. Abu Musa satu hari khutbah atas mimbar. Dia kata Abu Musa ni dia dan jumpa Nabi, maka dia sahabat. Abu Kabsyah ni dia tabi'in, dia tak dan jumpa Nabi, dia cuma dan jumpa sahabat Nabi aja. Kata dia dalam khutbah tu, Abu Musa ni nama dia Abdullah bin Qais, nama betul dia, tapi dia lebih dikenali dengan nama Abu Musa. Dia kata atas mimbar, Abu Musa ni kata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata, innama sumiyal qalbu min taqallubih. Nabi kata
dinamakan hati itu qalbu kerana hati itu duk bolak-balik. Duk bolak-balik. Sak ya, sak tak. Sak yes, sak no. Sak okey, sak tak okey. Tu hati. Kerana hati ni dia tak tetap, dia duk bolak-balik, dia duk ubah-ubah pendirian. Kerana itu hati dipanggil qalbun. Dia kata dipanggil benda yang boleh duk bolak-balik. Dia kata innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah. Nabi SAW kata diumpamakan hati ni macam rishah. Rishah ni apa tuan-tuan? Feather, bulu ayam tu, feather. Kan kita duk gabui habuk tu dipanggil feather duster. Feather, rishah. Dia kata kalau nak diumpamakan hati manusia ni macam sehelai bulu ayam yang digantung bulu ayam selai itu di ranting pokok. Dia kata yuqallibu harrih zahran li batnin, bila angin puput pusing bulu ayam selai duk gantung di dahan pokok, bila angin mai sak pusing kok ni, sak pusing kok ni. Itulah umpama hati manusia. Dulu kawan, sekarang musuh. Dulu baik, sekarang tak bercakap. Dulu sokong, sekarang bangkang. Ini tak sangkut dengan siapa-siapa. Cuma nak abang kata hati manusia ni, hati meresati. Itu tak kena mengena juga. Nak abang kata hati manusia ni, dia macam tu punya duk jadi. Dia ubah-ubah sampai naik pening kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu disebut, perumpamaan itu disebut oleh Nabi SAW. Dan hati ini satu komponen yang sangat important dalam badan kita. Dia berujung rambut sampai ujung kaki, yang paling important, yang paling penting apa dia? Hati. Dalam sebuah hadis riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna fil jasad mudghah. Nabi kata dalam badan manusia ni ada satu komponen, satu benda, yang benda ni mudghah, dia seketui darah, segumpai darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau ketui itu baik semua badan, daripada ujung rambut ujung kaki baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau ketui darah tu rosak, lingkup satu badan. Ala wahiyal qalb. Nabi kata ketahuilah benda tu ialah hati. Hati kalau baik, baik kita. Tuan-tuan, orang yang buat baik ni, kalau tak ada hati baik, dia tak boleh buat baik. Tuan-tuan jumpa satu orang, Masya Allah tuan-tuan, pemurah ni, dia punya sifat ajwad, sifat pemurah dia ni karihil mursalah, macam Nabi, macam angin yang bertiup. Jumpa orang ni salam lepas RM10, jumpa orang ni salam lepas RM50, jumpa dia ni salam lepas RM200, jumpa dia ni salam bagi RM500. Dia orang macam tu. Kalau hati dia tak ada hati, dia tak boleh buat baik. Nak buat baik ni dia kena ada hati. Satu kawan, tuan-tuan tengok dia pun takut. Badan ni dia duk masuk gym ya kaki ni. Duk saja-saja pun pegang gelas pun duk penat body macam tu, tak takut tuan-tuan. Kalau dia duk dalam gym, dia duk angkat tu tak apa, ni gelas pun, gelas duk minum sirap Bandung. Duk minum sirap Bandung tu angkat tu bagi naik gameboy tau ni. Tak takut kita tengok, wui dia ni kasar. Kan? Jemaat tak apa nak nampak di masjid. Jemaat pun tak apa nak nampak di masjid. Oi, tapi jangan doa kereta ni kucing lintas jalan pergi berhenti tengah jalan. Kucing lintas jalan berhenti tengah jalan ni. Kereta duk, dia boleh break kereta dia boleh turun dengan body muscle six packs. Dengan turun dia boleh tahan kereta macam ni semua, pergi ambil kucing bola kereta. Saya kata kadang hati yang memang dahsyat, dia kata.
Saya kata tak ada Ustaz. Saya kata hang ni memang hati meres hati. Hati tu, hati tu dia, kita tengok dia ni macam petik ya, dia pergi remote, petik dia pergi remote dengan kucing pula dah dia pergi jadi lagu tu. Saya kata kadang walaupun jemaah korang nampak kata, tapi kan, walaupun jemaah tak apa nak nampak, tak tahulah sembahyang masjid mana, tapi tak apa nak nampak kata kadang, tapi mungkin pahala jaga kucing ni Tuhan kira jaga aku esok ni kata kadang. Apa Ustaz dia belah itu kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manusia ni macam-macam. Apapun jaga hati bagi dia jadi baik. Kalau dia jadi baik, Nabi kata idza salahat salahal jasadu kulluh. Satu badan kita nanti jadi baik. Kita nanti lepas daripada macam-macam sifat tak elok hati ni. Kita lepas daripada riak, daripada ujub, daripada sum'ah, daripada ego, daripada degil, daripada sombong, daripada takabur, daripada bongkak, daripada besar diri, daripada cakap besar. Semua ni kita boleh buang kalau hati kita baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia habaq dekat kita tadi, dia kata apa? Dia kata syaitan dia attack hati. Dia akan jadikan hati manusia ni timbul satu punya was-was, kemudian nak pergi buat jahat. Dia kata baiklah aku pi menggunakan duit aku ni untuk tengok wayang gelap ataupun bangsawan. Ni kitab ni lama dah. Kitab ni tulis 70 tahun dulu. Jadi 70 tahun dulu dia kata nak pi tengok bangsawan. Lah apa bangsawan pakai pok lah, penganjur tu jenuh bawa keluar duit poket dia. Tak ada siapa nak tengok bangsawan dah ni. Okay. So dia main bisik, dia kata apa? Jom pi buat benda seronok. Itu maksud dia. Daripada hang duk infak, daripada hang duk pi bagi sedekah, daripada hang duk pi bagi hadiah duit hang dekat orang dan sebagainya, jom kita pi hora. Dia kata jom kita pi hora, kita pi seronok. Ataupun baiklah aku pi masuk panggung orang-orang berdansing dan menari. Ini zaman 70 tahun dia cerita, masuk panggung orang berdansing. Dia kata lah no, yang ni semua tak mau, contoh ni dah tak relevan. Dia kata apalah ni, jom kita pi clubbing. Orang lah, jom pi clubbing, dia kata. Nampak ni dia duk main masuk ni. Baik aku belikan pakaian sutra ataupun beli barang mah buat pakai. Daripada duit ni pergi duk bagi ke orang, dia kata lagi baik aku pergi beli barang mah. Kalau esok ekonomi tak elok ke, aku duit aku nak habis ke apa ke, barang mah ni aku boleh masuk pajak gadai, boleh bawa keluar duit buat pakai. Dia kata macam tu. Otak dia dah mula duk jalan tu. Pasal apa otak dia mula fikir macam tu? Pasal syaitan tadi sudah duk tembak masuk. Sudah duk tembak masuk. Dia kata baik aku belikan pakaian setera dan barang mah, bila mana masa aku sesak boleh aku jual barang mah ni, serta sudah puas aku pakai barang mah ni. Dia kata pakai pun dah puas dah, tunjuk sampai lengan dah barang mah, esok kalau susah masuk pajak gadai boleh ambil duit pakai. Dia kata dia fikir macam tu. Daripada duit ni pergi duk infak, jom kita pergi melancong. Dia main zaman lah ni. Oh jangan tuan-tuan, duk habang kata ekonomi tak elok. Bulan 12 ya Allahu Akbar tuan-tuan, orang Malaysia no penuh duk ada di London. Orang Malaysia duk ada di London. Pergi London tengok, apa? Semua orang kita, dia kata. Semua orang kita. Satu London kita pegang, dia kata. Nampak tuan-tuan? Duit dia kata channel kot tu. Jom pergi Europe, jom pergi Spain, jom pergi Morocco, jom pergi Balkan. Lah punya duit iklan dalam Facebook kan, ni semua tempat-tempat ni bagi kita goyang semua ni. Teringin juga nak pergi kan. Jom pergi Balkan, jom pergi tengok Bosnia, jom pergi Beijing. Macam ni duit tu ada ni, bila lagi esok dia main tak larat dan duduk wheelchair mana tak boleh pergi. Dia duduk pakai hujah macam tu. Dia pakai, kita pun dengar lagu duk kena sengat tu, lagu duk tak gitu. Jadi kita tengok ada lagi kasih kosong pay. Okey, dia duk main macam tu. Dia kata mau nak bagi rancak lagi, jom New Zealand. Oh dia punya scenery, dia cerita dia punya scenery, oh cantik. Dia kata yang kata New Zealand ni. Kita pun duk ingat yang ni nak bagi dekat Mahat Tahfiz mana ke apa ke. Tak apa dah tahfiz kira lain kali ya. Lagu tu punya duk main tuan. Dia duk jolok ni. Baik, persoalannya salahkah pergi melancong? Yang tu pun mau tanya juga.
Salahkah pergi melancong? Tak salah. Bukan tak salah, bahkan disuruh dalam Quran. Allah suruh dalam Quran. Ayat 137 surah Ali Imran, Tuhan kata apa? Fasiru fil ardi. Ayat 137 surah Ali Imran, Tuhan kata fasiru fil ardi, pilah berjalan di atas muka bumi ini. Fanzuru, tengok apa ada di atas muka bumi ini. Kaifa kana aqibatul mukadzibin, pi tengok apakah kesudahan yang menimpa orang-orang yang mendustakan Allah. Tuhan suruh pi, kita pi Mekah buat umrah, lajak pi sampai ke Madain Saleh. Tengok ni tempat yang kata cerita Nabi Saleh dengan unta dia ni, duk ada lagi sampai lah ni. Pi tengok tu salah ke? Tak salah. Siapa kata tak salah? Quran kata tak salah. Quran kata apa? Quran kata fasiru fil ardi, berjalan di atas muka bumi ni. Ada duit, ada kederat, ada tenaga, pi nak pi melancong. Ambil pengajaran daripada tempat-tempat yang kita pi. Pi Jordan, pi tengok Al-Bahrul Mayyit, pi tengok yang kata laut mati tu macam mana, tang mana, apa cerita yang ada dekat laut mati. Pi tengok, pi ambil pengajaran. Jangan kita terlibat dengan benda yang Allah murka. Allah suruh ke? Yes, Allah suruh dalam Quran. Ada tu tadi yang ustaz dah buat contoh, kata pi melancong apa semua tu. Pi melancong pi, tapi infak jangan lupakan. Kita tak boleh bagi 1,000, kita bagi 100. Kita tak boleh bagi 100, bagi RM10. Infak untuk jalan Allah, jalan. Melancong. Selagi mana benda itu tidak melalaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata apa? Dia kata masalah maha suci Tuhan daripada cacat dan celah dan juga sifat kekurangan. Dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan maha sempurna, tak ada kekurangan. Dari segi Allah ni cantik dah. Dari segi kita yang Allah cipta ni, syaitan duk masuk. Pasal apa tuan-tuan? Dalam hadis pernah cerita dekat kita, Sahih Bukhari. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, cerita Nabi SAW pada satu hari duk i'tikaf di masjid. Masjid ni tang mana? Sebelah rumah dia lah. Makam Nabi tu rumah Nabi, masjid tu Raudah. Nabi duk i'tikaf dalam masjid. Tiba-tiba isteri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai, dia mai jumpa Nabi. Lepas tu dia nak balik. Nabi kata, tunggu Ustaz, aku nak ikut sama. Sebab Safiyah binti Huyai, dia duduk di perkampungan yang bukan duduk di sebelah rumah Nabi, rumah Aisyah ni. Dia duduk di satu tempat lain, perkampungan Usamah bin Zaid. Dia duduk sana. Jadi bila nak balik, Nabi kata, tunggu Ustaz, aku irin hang balik malam. Bila Nabi bangkit, berjalan sama dengan Safiyah, isteri Nabi ini, selisih dengan dua orang sahabat Ansar. Di dalam hadis Bukhari, saya ringkaskan. Jadi sahabat Ansar ni, bila nampak kelibat Nabi dengan satu orang perempuan, dia cepat-cepat macam nak lari. Nabi SAW bila tengok macam tu, Nabi kata, ta'ala ya. Nabi kata, ta'ala ya ni, hampa dua orang, mai, jangan duk lari, mai. Nabi kata, innaha Safiyatu bintu Huyai, bintu Huyai. Nabi kata, ni hak duk jalan dengan aku ni bini aku, Safiyah binti Huyai. Nabi kata lagu tu. Dan Nabi kata lagu tu, kata dua-dua orang sahabat Ansar ni, dia kata, subhanallah ya Rasulullah. Dia kata, subhanallah, kami tak ada ingat tak elok apa pun. Dia kata, nampak tak tuan-tuan, faham tak situasi tu? Dia duk jalan dua orang, tentu nampak Nabi dengan perempuan duk jalan dalam gelap malam. Tengok macam tu, dia macam nak lari. Nabi tak mau benda ni sekali jadi apa? Sekali jadi masuk Facebook benda ni. Lagi masuk Facebook. Dia kata Nabi pun dia main macam tu. Jadi Nabi tak mau benda ni, Nabi tak mau nak buka ruang, nak buka untuk nak jadi fitnah. Nabi tak mau.
Dan Nabi nampak ada orang sahabat Ansar ni macam nak jalan cepat, nak lari. Nabi kata, mai. Nabi kata, Anjisat, Nabi kata, aku nak kena abang kat hampa ni. Ni, hak duk jalan dengan aku ni, perempuan ni, Safiyah binti Huyai, isteri aku. Nabi kata, bila Nabi kata lagu tu, dia kata, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya apa? Tak kalah kami nak ingat tak elok dekat Tuhan ya Rasulullah. Lebih kurang macam tu maksud dia. Nabi kata apa? Nabi kata, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Nabi kata bukan apa. Nabi kata syaitan dalam badan manusia, dia jalan ikut jalan darah manusia. Hang orang macam mana pun, syaitan duk jalan dalam darah. Sebab kita tak heran, satu ustaz, satu so-called ulama dan sebagainya pun boleh kadang-kadang kita tengok, awak dia cakap macam ni. Pasal apa? Syaitan duk ada dalam darah dia. Yang tadi ni siapa dia? Sahabat Ansar. Sahabat Ansar ni orang tak bagus ke tuan-tuan? Orang bagus. Bila Nabi dengan para sahabat hijrah Mekah mai Madinah, mereka lah yang berkorban segala-gala untuk Nabi dan untuk sahabat Muhajirin. Mereka orang bagus-bagus. Pun macam tu, Nabi kata, sat. Nabi kata, ni aku nak abang, haduk jalan dengan aku ni Safiyah isteri aku, jangan ingat macam-macam. Dia kata, subhanallah ya Rasulullah, kami tak ada ingat tak baik pun. Nabi kata, no, bukan macam tu. Syaitan dia berjalan dalam darah manusia. Nabi kata, wa inni khashitu an yulqiya fi anfusikum syai'an. Nabi kata, aku takut dengan syaitan ni, takut dia bagi hampa ingat macam-macam. Maka aku clearkan benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang kata tipu daya syaitan ni begitu dahsyat sekali. Baik tuan-tuan, yang kata syaitan ni tuan-tuan, depa ni apa betul-betul syaitan ni? Dan satu orang tanya saya baru ni, kata, ustaz, saja nak tanya lah, iblis syaitan ni dengan jin ni apa beza? Okey. Yang kata iblis ni, mereka ni tak mati. Jin mati ke tak? Ya. Saya kata jin Syamsuddin mati. Pasal dia bukan jin betul. Jin, kita tengok Quran, dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ni Quran punya cerita. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina badala. Surah Al-Kahfi ayat 50. Tuhan kata apa? Apabila Tuhan perintah kepada malaikat suruh sujud dekat Adam. Sujud ni maksud dia apa? Bagi respect. Bukan sujud macam kita sujud semayang, bukan. Allah perintah kepada malaikat suruh sujud kepada Adam, maksudnya suruh bagi respect kepada Adam. Fasajadu, semua pakai sujud, illa iblis. Iblis tak sujud. Dalam hadis Muslim kata apa? Dia berdiri cekak pinggang. Iblis dia berdiri dalam keadaan cekak pinggang. Itu sebab cekak pinggang ni dilarang, kerana itu simbol kepada bongkak iblis. Tak boleh. Bila Allah perintah kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu, semua pakai sujud, illa iblis. Iblis duk cegat berdiri, tangan duk cekak. Dia tak mau sujud, dia tak mau, nak bagi respect kepada Adam. Quran kata apa? Kana minal jinni. Iblis itu asalnya daripada community jin. Jin ni satu masyarakat besar. Dalam masyarakat jin hak besar ni, geng hak bantah ni jadi iblis. Iblis maksudnya putih daripada rahmat Allah.
Sebelum tu dipanggil jin, tetapi apabila dia bantah perintah Allah, start daripada tu dipanggil dia ni iblis. Baik, maksudnya apa? Iblis ni sebenarnya adalah jin. Pasal dalam surah Al-Kahfi ayat 50 Tuhan kata kana minal jinni, adalah iblis itu daripada jin sebenarnya. Fafasaqa an amri rabbih, tetapi dia bantah perintah Tuhan dia. Kerana bantah tu, dia tak jadi jin lagi, dia terus dipanggil iblis. Tuhan kata afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Tuhan kata hampa nak ambil iblis ni untuk nak jadi ikutan hampa, hampa nak tinggal aku? Tuhan tanya. Ni Quran punya doa ada, aku hantar nabi apa semua mai untuk nak pimpin hampa, hampa nak tinggal yang ni semua kerana nak ikut iblis punya kehendak? Adakah itu yang hampa pilih? Tuhan tanya. Wa hum lakum aduun, sedangkan depa ni iblis ni adalah musuh hampa. Jangan buat tak kenal, ini musuh. Bi'sa lizalimina badala. Tuhan kata amat buruklah kalau sekiranya hampa ambil iblis untuk dijadikan ikutan hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka iblis ni, kelompok daripada jin ni yang tak mau nak turut perintah Allah suruh hormat Adam ni, depa jadi iblis. Iblis ni, kelompok ni, depa kata apa? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Depa ni kata dekat Tuhan, wahai Tuhan, boleh tak boleh bagi kami, bagi tangguh dekat kami. Maksudnya apa? Kami tak mati sampailah hari kiamat esok. Ni geng ni daripada jin ramai-ramai ni, geng ni minta supaya kami ni, geng-geng hak bantah ni, diberikan tempoh, kami tak mati. Boleh tak boleh? Qala fa innaka minal munzarin. Tuhan kata okey, Tuhan lulus permohonan itu. Kelompok hampa ni yang jadi iblis yang jahat ni, hampa diberi tempoh, hampa tak akan mati, umur panjang. Ila yaumil waqtil ma'lum, sehinggalah ke satu hari yang tertentu. Ulama tafsir kata apa? Bila? Yang kata hari yang tertentu tu bila? Bila ditiupkan sangkakala yang pertama, depa mati. Bila ditiupkan sangkakala yang pertama, depa mati. Tuan-tuan bayangkan, daripada cerita iblis jin ni yang kata duk ugut kita, duk apa semua macam-macam ni, tuan-tuan bayangkan hak memperdayakan Nabi Adam dengan isteri dia Hawa tu ada lagi tak lah ni? Ada lagi. Experience tak dia ni? Oh, sangat experience. Sangat experience. Tu dia. Geng-geng dia hak sama-sama derhaka Tuhan ni semua ada lagi tak lah ni? Ada lagi. Pengalaman banyak tak mereka ni? Sangat banyak pengalaman. Takat-takat kita ni, dia tak gaduh jerkah pun, dia tak gaduh pun, dia senyum pun kita ikut dia dah. Tu sah jerkah ugut ni semua tak payah, dia senyum ya, kita tahu okey ikut. Pasal apa? Pengalaman yang ada dekat mereka ni, pengalaman menderhaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut mereka ni. Nah, wallahu alam. Lepas ni insya-Allah kita masuk Maha Suci Tuhan daripada cacat dan celah dan daripada sifat kekurangan. Kita nak tengok yang kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Suci ini, suci daripada segala kelemahan ni, apa maksud dia? Wallahu alam. Lepas ni insya-Allah tuan-tuan, dia akan masuk lagi, dia akan cerita tentang amal dengan harta tu yang macam mana yang Tuhan tak terima. Boleh tak boleh satu orang semasa dia kerja, dia hantam rasuah cukup-cukup. Okey. Masa dia kerja, dia duduk di satu position yang membolehkan dia rasuah habis-habisan. Okey. Bila pencen daripada rasuah dia yang berpuluh-puluh juta tu, dia buat keluar 1 juta buat sekolah tahfiz. Dia buat keluar 1 juta buat rumah anak yatim. Adakah perbuatan itu boleh mencuci dosa rasuah dia? Ayat akan datang. Hadis dan ayat akan datang. Nanti mai kat cerita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Dia punya otak fikir matematik.
Otak dia otak matematik 5, kalau tolak 3 tinggal 2, 5 tolak 5 kosong. So dia duk fikir apa? Aku hari tu makan rasuah, aku apa-apa semua, esok aku pencen, aku nanti allocate, aku nanti buat satu jumlah ni, okey, pi buat rumah anak yatim, jumlah ni pi buat sekolah tahfiz, ataupun orang buat tahfiz dia duk pam duit masuk dan sebagainya, dia duk faham kata hak mana hak tak elok itu cuci tang ni. Adakah itu boleh? Akan datang punya tajuk. Adakah boleh perbuatan macam tu? Okey. So, dia akan bincang benda tu satu. Yang kedua, dia kata suruh-suruhan Allah bagi orang yang mukmin sama macam Tuhan suruh nabi-nabi. Kita ni bukan nabi. Kita orang Muslim, orang Islam yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Apa yang Allah perintah dekat kita adalah yang Allah perintah kepada nabi-nabi. Sama. Cuma dia ada beberapa subsection yang menjadi khususiah, yang menjadi khusus untuk nabi-nabi, yang kita tak boleh, keistimewaan tu kita tak dapat. Tapi secara umumnya apa yang Allah suruh nabi buat, itulah yang Allah suruh kita buat. Cuma ada beberapa pengecualian yang khusus untuk nabi. Contoh apa tuan-tuan? Khusus untuk nabi. Nabi menikah lebih daripada 4. Nabi Muhammad menikah lebih daripada 4. Kita tak boleh duk pergi pegang yang tu. Lebih pegang yang tu, kata aku tu nak ikut nabi, dia pun pernah 10. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal yang tu khusus untuk nabi, dan dia ada cerita dia tentang benda tu. Jangan kita salah ambil dalam benda-benda macam ni. Kemudian dia akan mai pula, dia kata pesuruh-pesuruh Allah, nabi-nabi itu disuruh Allah makan benda-benda halal. Nabi-nabi ni memang Allah suruh make sure makan benda halal. Macam mana nabi-nabi disuruh makan benda halal, kita pun kena make sure benda hak masuk dalam mulut kita tu halal. Dan kita nak terangkan esok ni, apa dia halal tu? Adakah semata-mata kedai tu Melayu halal? Itu kena faham. Konsep halal tu kena faham. Seorang hari ni logo halal dia tak percaya, dia percaya kepiah putih kawan tu pakai. Pergi. Nak boleh dapat logo halal tu, apa dia, apa proses dia tu, kita kena tahu, baru kita boleh percaya. Logo ni tidak dapat mudah-mudah. Logo tu tak boleh diganti dengan ketayak putih atas kepala. Tak boleh. Tak boleh. Ketayak ni benda boleh tempek bubuh aja. Dia pergi beli barang tang mana, dia ambil daripada siapa, apa, tak ada siapa audit barang yang dia beli di mana-mana. So bila diperkenalkan halal ni dia ikat benda ni semua, dia kunci bagi kejap. Dan kalau kita pi nak makan coklat Cadbury, dia ada halal, bismillah, nyak. Tak usah duk kata ni, depan ni company besar ni, depan beli ni saja. No, jangan cakap sebarangan. Dan kita akan bagi tahu apa cerita di sebalik halal ini. Kita akan cerita. Tentu orang kita ni kadang-kadang, ya Allah, sahabat kita Tuan Amir ni duk kata, Ustaz bila-bila touch satu isu tentang cyberbully. Cyberbully, tuan-tuan tahu cyber ni apa? Ni lah ni, daripada rakam ni semua cyber lah. Dandan masuk terus, dandan tu daripada Cairo tengok, daripada New Zealand tengok, daripada Balkan tengok, daripada hak kita sebut jadi tu, semua tengok. Semua duk tengok. Ini semua ni, ini adalah alam cyber. Tapi sayangnya alam cyber yang baik ini disalahgunakan, sehingga kan alam cyber ni dijadikan sebagai satu platform untuk nak bully orang. Satu orang yang tak salah tetapi digambarkan sebagai salah, kemudian pakat bully dia di dalam Facebook, di dalam WhatsApp, duk bully dia, jatuh hukum kat dia, kata dia ni teruk seteruk-teruk manusia. Sedangkan itu tuduhan, itu tohmahan, tetapi dia dibully di dalam internet, di dalam Facebook, di dalam WhatsApp, di dalam WeChat, di dalam berbagai-bagai blog ni. Orang gunakan cyber ni untuk bully satu orang, sehingga kalau orang tidak bersalah jadi bersalah pada mata orang. Tentu boleh bayang tak berapa besarnya dosa orang yang buat kerja macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, Masjid Fahim ni saja, saya duk main sembahyang Jumaat, khutbah duk pusing tajuk cerita jangan duk fitnah. Berapa kali baca dah duk macam tu. Lah apa? Lah Masjid Fahim pun depa bantai sekali.
Kan masjid ni tuan-tuan, masjid ni kalau tuan-tuan Qaryah ni tahu, kalau bukan Qaryah ni saya bagi tahu. Kita ada satu dewan kecil tepi balik tu, boleh digunakan untuk buat majlis-majlis macam-macam, kena kahwin kawat tu sebelah balik ni. So pihak masjid buat satu notis, tempel di cermin. Abang kata kalau nak guna tu berapa? RM50. RM50 bayang. Duit tu nak masuk dekat masjid. Masjid boleh guna duit tu untuk macam-macam kebaikan. Dia pakai tomeh masjid Pahim ni sampai hangui rentung dengan belanga-belanga rentung. Bukan kata bawang saja dia tomeh, dengan belanga rentung. Saya duk baca lah. Saya ni pula bila baca, saya pergi tengok kawan hak kata tu, dia ni siapa? Saya tengok profil dia, saya tengok, bukan kata orang tak cerdik, orang cerdik. Tapi boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, tak bolehkah kita fikir bila kita bagi duit untuk masjid? Untuk masjid, tuan-tuan. Dan kalau betul tak ada duit, sampai nak bayar RM50 kat masjid pun tak boleh. Saya kata main di pejabat masjid, abang saya betul-betul fakir, saya tak boleh bayar RM50, masjid akan bagi pakai free. Jangan pergi buat ramai benda ni, pergi kata apa lah, duk kutip duit Jumaat pun dah banyak, tak cukup lagi, nak cekau lagi RM50. Nu gereja boleh duk buat free, pergi contoh gereja bagi free. Allahu Akbar. Saya kata, saya tengok ni, keluar universiti kawan yang kata ni, awak jadi macam tu. Ini mentaliti kelas 3. Minta maaf cakap, jangan macam tu. Kita bila dengar masjid, kita mesti willing untuk bagi duit. Pasal apa? Ini masjid kita. Masjid ni apa tuan-tuan? Tempat sujud kita kepada Allah. Kutip hari Jumaat kita nak kutip lagi, bila lagi banyak benda kita boleh buat. Tuan tengok kita ada di Masjid Pajak Song, macam mana punya aktifnya Masjid Pajak Song. Masjid kampung aja tuan-tuan punya aktif maksud saya bukan merujuk kepada kuliah pengajian ni terlampau banyak dah. Mereka aktif ni hal welfare, hal kebajikan. Mereka sampai ada satu sudut dengan berai, dengan apa, masjid ni buat ada tepi ni. Tapi Masjid Pajak Song ni punya aktif. Hari Jumaat cari anak-anak Qaryah yang miskin susah, bagi sumbangan berai kampit ni, 5 kilo sekampit, 10 kilo sekampit, bagi macam-macam. Tuan-tuan, masjid tak boleh buat kalau duit tak ada. Duit nak main mana? Duit daripada kita lah. Kita ni apa? Kita nak tumpang pahala. Bila ada pihak nak buat kebaikan yang kita tak mampu, kalau kita atas nama Samsuri tak mampu buat, masjid nak buat, kita bagi. Kalau ada 10 orang, kalau ada 50 orang, kalau ada 500 orang yang willing untuk bagi, tuan-tuan, masjid kita betul-betul boleh imarah dengan sebaik-baiknya. Tak mau, lepas ni tak mau. Jenis nak bising-bising bila berkaitan dengan masjid, dengan surau ni, nak bising tak mau. Kita mau ingat apa? Ini masjid kita punya. Kita bagi. Pasal apa? Hak kita bagi itu, dia akan pulang balik kepada saudara kita yang sama seagama, sama Islam.